يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Ini kita akan sambung pada bab makanan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada kitab Wasailul Wusuli ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa an Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu, qala laqad ra'aituni wa inni lasabi'u sab'atin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqus syajari hatta taqarrahat ashdaquna faltaqattu burdatan faqasamtuha baini wa baina Sa'd bin Malik fa'tazartu binisfiha wa tazara Sa'dun binisfiha fama minna min ulaika as-sab'ati ahadun illa wa huwa amiru misr min al-amsar wa satujarribuna al-umara'a ba'dana. Daripada Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan di antara as-sabiqun al-awwalun. Apakah as-sabiqun al-awwalun? Iaitu orang yang antara golongan yang pertama memeluk agama Islam ketika mana awal-awal Islam bersama dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau berhijrah ke Habasyah. Juga berhijrah bersama dengan Nabi ke Madinatul Munawwarah. Beliau meriwayatkan katanya, laqad ra'aituni wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillah. Laqad ra'aituni, aku telah melihat diriku. Apa ni? Yakni maksudnya Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepada dia. Begitu. Wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dalam keadaan aku ini lasabi'u sab'ah. Sabi'u sab'ah ini ialah wahidun minas sab'ah. Salah seorang daripada 7. Itu sabi'u sab'ah. Bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma lana ta'amun illa waraqus syajari hatta taqarrahat ashdaquna. Kami tidak mempunyai makanan kecuali dedaun daripada pokok. Hatta taqarrahat ashdaquna, sehingga terbelah. Ashdaq ni pipi luar dalam, tepi-tepi mulut ni.
Bukan jauh ke dalam. Ashdaq. Jadi kenapa jadi terbelah ni? Berdarah belah dalam? Kerana tajamnya dan juga kasarnya daun-daun dan ranting-ranting yang dimakan oleh sahabat ni. Maknanya tak ada makanan mana. Makan daun-daun sehingga darah dalam mulut ni. Faltaqattu burdatan faqasamtuha baini wa baina Sa'd bin Malik. Faltaqattu, maka aku mengambil. Yani aku mengambil burdah, faqasamtuha, aku membahagikannya jadi dua. Baini wa baina Sa'd bin Malik. Sa'd bin Malik ni ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi aku bagi dua kan satu burdah itu, sekeping burdah itu kepada aku dan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa'tazartu bi nisfiha. Aku pun menyelimuti dengan diri aku pada bahagian aku tu. Wa'tazara Sa'd bin nisfiha. Separuh yang lain pula Sa'ad bin Abi Waqqas selimut diri. Fama minna min ulaika as-sab'ati ahadun illa wa huwa amiru Misr min al-amsar. Dan tidak adalah salah seorang daripada kami yang bertujuh tadi ni kecuali mereka semua jadi pemimpin pada negeri-negeri ketika mana kegemilangan Islam. Yang ni 7 orang tadi yang bersama dengan Nabi ni yang bersusah payah makan sampai berdarah mulut kerana kering, kerana tajamnya ranting-ranting, tajamnya daun-daun ni, semuanya jadi orang-orang besar, pemimpin-pemimpin, gubernur-gubernur negeri-negeri Islam ketika khilafah. Wasatujarribuna al-umara ba'dana. Saya tak pasti dalam baris dalam kitab macam mana. Tapi kalau bersama dengan saya, nuskah bersama saya, itu dia wasatujarribuni. Silap baris tu wasatujarribuna al-umara ba'dana. Wasatujarribuna al-umara ba'dana ni maksudnya akan diuji pemimpin-pemimpin selepas daripada maknanya kamu akan menguji pemimpin-pemimpin selepas daripada kami. Ni bukan maksudnya nak tunjuk kita akan menguji. Maksudnya tak percaya, testlah akan datang tengok. Apa ni nak sebut apa? Nak sebutnya wasatujarribunal umara ba'dana ni maksudnya ialah selepas daripada pemerintah-pemerintah yang sahabat-sahabat ini, sahabat-sahabat yang ada iman, ada takwa yang tinggi ini, pemimpin-pemimpin seperti mana sahabat tidak lagi wujud, hatta pemimpin daripada kalangan orang Islam sekalipun tidak adil, agama mereka pasti ada kurang. Mereka berpaling kepada dunia lebih daripada akhirat dan sebagainya pada diri dan jiwa pemerintah itu. Itu masuk wasatujarribunal umara ba'dan. Tengok sahabat. Susah dulu, akhirnya jadi pemimpin negara masing-masing. Wasatujarribunal umara ba'dana. Kalau tak percaya, tengok akan datang. Pemimpin-pemimpin akan datang. Pemimpin-pemimpin selepas daripada kami. Tidak ada yang seperti kami. Ini salah satu daripada karamah. Karamah sahabat. Yang dalam mengkhabarkan perkara ghaib yang pada masa akan datang. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahad. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahad. Aku telah ditakutkan pada agama Allah. Apa ni maksudnya? Maksudnya ialah orang musyrikin telah menakutkan aku dan menyakitkan aku dengan sekerah-kerahnya pada urusan yang berkait dengan agama Allah Ta'ala. Fillah tu bukan Allah Ta'ala menyakiti Nabi, menakutkan Nabi. Tetapi maksudnya orang musyrikin, orang kafir-kafir ni masing-masing pakat duduk
menyakitkan Nabi pada urusan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa ma yukhafu ahad. Dan Nabi SAW wal hal waw lil hal ma yukhafu ahad, tidak pernah ditakutkan walaupun seorang. Yani seorang pun tak pernah menakutkan Nabi pada perkara yang berkait dengan Nabi. Tetapi apabila yang berkait dengan agama, orang musyrikin ni, bila berkait dengan agama, orang musyrikin kacau, Nabi rasa takut. Nabi rasa takut. Walaqad udhitu fillahi wa ma yu'za ahad. Dan aku telah disakiti pada hal yang berkait dengan agama Allah, dengan katanya mereka sahir, majnun, syair dan sebagainya. Orang kata ke Nabi ni, mu ni penyair saja, reka Quran. Mu ini, engkau ini sekadar orang gila yang berkata perkara yang tidak ada sebelum daripada ni, kerana Nabi bawa Quran. Dan sebagainya. Wa ma yu'za ahadun. Dan tidak pernah lagi disakiti oleh seorang pun. Yakni tidak pernah lagi aku disakiti oleh seorang daripada kalangan mereka ini pada perkara yang berkait dengan aku. Walaqad atat alayya thalathuna min baini lailatin wa yaum. Dan telah datang, sesungguhnya telah datang. Sesungguhnya telah datang kepada aku salasuna min baini lailatin wa yaumin. Yakni 30 hari, 30 malam secara berturut-turut. Maliyah wali bilalin ta'amun ya'kuluhu dhu kabidin illa syai'un yuwarihi ibtu bilalin. Tidak adalah pada aku tidak mempunyai, dan tidak juga Bilal ini, aku dan Bilal tidak ada makanan yang mana yang ya'kuluhu, yang boleh dimakannya zu kabidin. Zu kabidin ni orang yang ada hati, orang yang ada limpa, yakni sama ada manusia ataupun binatang. Illa syai'un yuwarihi ibtu bilalin, kecuali sesuatu yang menutupi yang menutupi oleh ketiak Bilal. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW cerita pernah 30 hari Nabi ni tak ada makanan, Bilal ni tak ada makanan, sehingga kan makanan itu ada sebesar cumalah perkara yang boleh diletakkan di celah ketiak Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Letak begitu je. Maknanya tak sampai besar penumbuk pun makanan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ini dalil kepada susahnya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sahabat-sahabat, kerana mereka berpaling daripada dunia untuk berjalan kepada akhirat. Al-multafitu la yasil. Orang yang berpaling-paling ke kiri dan ke kanan tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Tidak akan sampai kepada tujuannya. Qala al-musannifu fi jami'ihi. Kata musannif, yakni ini Imam At-Tirmizi pada Jami' At-Tirmizi, makna hadzal hadis, maksud hadis ini, annahu innama kana ma'a Bilalin hina kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Makkah hariban. Wa ma'a Bilalin min at-ta'ami ma yuwarihi tahta ibtih. Maksud hadis ini, annahu innama kana ma'a Bilal, hanya adalah bersama dengan Bilal ketika mana keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah kerana takut. Kerana takut. Ini di sini ialah keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Wa ma'a Bilalin min at-ta'am, Bilal ada makanan dengannya itu, ma yuwarihi tahta ibtih, yang mana boleh diletak di bawah ketiaknya sahaja. Ini ketika mana hijrah.
Bukan ketika mana hijrah, ketika mana Nabi SAW berdakwah ke Taif. Minta maaf. وعن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajtami, tidak berkumpul, indahu ghada, di sisinya makan tengah hari, wala asya, makan malam, min khubzin, daripada roti, walahmin, dan daging, illa ala dhafaf, kecuali ada tetamu yang ramai. Apa ni? Nak sebut di sini, Sayyidina Anas bin Malik nak sebut bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah Nabi makan 2 kali sehari. Tak pernah Nabi makan sehari 2 kali. Dan juga tak pernah Nabi makan roti dan daging 2 kali sehari. Kecuali kalau ada tetamu. Ini pada hal-hal yang ganjil, yang jangan-jangan berlaku. Ketika mana ada tetamu, barulah Nabi makan 2 kali. Dan memang di sisi ahli sufi, mengurangkan makan itu sendiri pun apabila kita makan kurang daripada sekali. Kurang daripada 2 kali. Yang ni tidak makan lebih daripada sekali. Kalau makan 2 kali, sudah tidak namanya mengurangkan makan. Baik. Buat apa? Baik. Seterusnya, wadhafaf. Apa maksud dhafaf? Apa maksud dhafaf? Kasratu aidil adiyaf. Ramanya tetamu. Ramanya tetamu. Fakana sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u 'indahu al-khubz wal-lahm fil ghada'i wal-'asha'. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghimpun di sisinya, tidak pernah terhimpun di sisinya oleh khubzu, roti dan juga daging, ketika mana makan tengah hari dan makan malam. Illa idza kana 'indahu al-adyafu fayajma'uhuma li ajlihim. Kecuali kalaulah ada tetamu, maka Nabi akan makan 2 kali sehari, daging dan juga roti. Wa 'an Naufal ibn Iyas al-Hudhali qala, Naufal ibn Iyas meriwayatkan, katanya, kana Abdurrahman ibn Auf, adalah Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, salah seorang daripada orang yang masuk awal ke dalam agama Islam. Ada seorang yang 8 orang yang awal sekali masuk Islam. Masuk Islam dengan dakwah daripada Sayyidina Abu Bakar. Dan dijamin syurga oleh Allah Ta'ala, tergolong dalam 10 orang. Dan beliau adalah ketika mana zaman Khilafah Ar-Rashidin, Khulafah Ar-Rashidin, beliau tergolong dalam golongan ahli syura, diganti. Diletakkan beliau sebagai ahli syura, ahli majlis mesyuarat kerajaan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf diceritakan oleh Naufal ibn Iyas, kana Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu lana jalisan. Sayyidina Abdurrahman duduk dengan kami. Wa kana ni'mal jalis, adalah ni'mal jalis, beliau adalah sebaik-baik orang yang duduk, yakni orang yang banyak bersembang lah, orang yang mudah nak bercakap, orang yang mesra, mudah nak masuk. Wa innahu qalaba bina dhata yawmin hatta idza dakhalna baitahu dakhala faghtasal. Jadi ni'mal jalis ni orang duduk. Sebaik-baik orang yang duduk, sebaik-baik orang tetamu, sebaik-baik orang yang mana kita boleh bercakap, kita boleh bersaing, kita boleh berkawan. Wa innahum qalaba bina dhata yawmin hatta idza dakhalna baitah. Dan sesungguhnya in qalaba bina, yakni pulang
bersama dengan kami zata yaumin. Pulang daripada mana? Pulang daripada pasar. Zata yaumin hatta idza dakhalna baitahu, sehinggalah kami masuk kepada rumahnya. Dakhala faghtasal, beliau pun mandi. Mandi. Dan adalah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ini telah disebut oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Haji. Beliau seringkali sebelum daripada makan, mandi dulu. Mandi dulu. Kerana Ahlul Kamal bersifat dengan sifat demikian. Yakni mandi dulu baru makan. Yakni bersih dulu baru makan. Thumma kharaja wa utina bi sahfatin fiha khubzun wa lahmun. Kemudian dia keluar dan telah didatangkan kepada kami. Siapa buat mari tu? Yakni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khadam, hambanya, bisahfatin, dengan satu dulang, dengan satu bekas, fiha khubzun wa lahmun, di dalamnya ada roti dan daging. Falamma wudi'at baka Abdul Rahman, tak kala diletakkannya baka Abdul Rahman, menangis Sayyidina Abdul Rahman, menangis Abdul Rahman bin Auf. Faqultu ya Aba Muhammad, kata Naufal bin Iyas, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, ma yubki, sebab apa kamu menangis? Faqala, kata Abdul Rahman bin Auf, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yashba' huwa wa ahlu baitihi min khubzi sya'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan Nabi tak pernah kenyang, dan juga ahli keluarga Nabi tak pernah kenyang min khubzi sya'ir. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah kenyang makan roti syair, roti barli. Muslimin dan muslimat sedang penonton, roti biasa orang buat dengan gandum. Ni Nabi buat dengan barli. Sudahlah buat dengan barli, lagi pula tidak pernah Nabi dan juga keluarga Nabi kenyang memakan khubz syair, roti daripada barli. Fala urana ukhirna lima huwa khairul lana. Dan kami tidak menyangka, ukhirna lima huwa khairul lana, kami tidak menyangka, fala urana yakni fala adunnuna, kami tak menyangka. Ukhirna, kami dikekalkan, dipanjangkan, lima huwa khairul lana, bagi apa yang baik bagi diri kami. Yakni apa? Yakni kami tak menyangka kami kekal pada hari ini jadi senang. Dunia dibuka. Diberikan al-ajalah, diberikan kesegeraan pada kebaikan dunia. Jadi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni teringat Nabi dulu Allah susah. Mari pada kami ni sepak dengan rasa senang. Begitulah nak sebut ni. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu annahu utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin, bahawasanya telah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tamar, dengan kurma. Faraaituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Aku melihatnya, Sayyidina Anas melihatnya, Nabi makan wa huwa muq'in minal ju'. Wa huwa muq'in yakni Nabi tersandar minal ju' kerana kelaparan. Nabi menyandar, muka ini menyandar kerana terlalu lapar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni bukan kenyang lapar. Kita orang bukan lapar menyandar tu sebab lapar, tapi kita ni kenyang menyandar. Kenyang menyandar, masalah juga. Seperti mana yang disebut oleh Ustaz Suhaimi bin Daud ketika mana beliau syarahkan Ar-Rahmanir Rahim. Beliau sebut bahawasanya Ar-Rahman ini Allah Ta'ala bersifat dengan sifat
yang pemurah kepada semua makhluknya di atas muka dunia. Ar-Rahim, penyayang kepada hamba-Nya yang beriman di hari akhirat. Allah Ta'ala tidak pernah memuji dunia ni. Dalam Quran tak ada. Yang ada hanyalah kejiang-kejiang. Ad-dunya jifah, dunia itu seperti bakar. Semuanya keji-kejiang daripada lidah sabda Nabi SAW sendiri pun memang Nabi mengeji bagi setiap perkara yang berkait dengan dunia. Tetapi yang akhirat Allah Ta'ala puji. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Tapi kenapa pula Nabi memuji padahal wanita? Yang ni Nabi sebut ad-dunya mata, dunia ini keseronokan. Wa khairu mata'id dunya imra'atun salihah. Nabi sebut au kama qala. Saya tak apa yakin dengan lafaz tadi ni. Jadi maknanya Nabi puji dunia ini keseronokan dan keseronokan dunia ini isteri yang baik, isteri soleh. Tu Nabi puji dunia. Sebab apa Nabi puji dunia yang berkait dengan isteri soleh? Kerana isteri soleh ini boleh menyampaikan, boleh menyebabkan seorang lelaki sampai kepada Allah Ta'ala. Orang lelaki ni mudah rupa dengan orang perempuan. Apabila ada perempuan, ada isteri yang baik, dia boleh membimbing lelaki tadi, membawa kepada jalan yang benar. Tapi nak boleh isteri yang baik, perempuan yang baik, maka kita pun kena baiklah. Kena baik. Jadi Allah Ta'ala, di atas muka dunia, Allah Ta'ala beri belaka nikmat. Tetapi di hari akhirat, Allah Ta'ala pilih hamba-hambanya, kekasih-kekasihnya saja untuk diberi nikmat. Sebab itu di hari akhirat, Allah Ta'ala pilih. Kerana nikmat di akhirat sangat besar nilainya jika nak dibandingkan dengan nikmat-nikmat di atas muka dunia. Sabda Nabi SAW, "Lau kanatid dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma'i." Jika sekiranya dunia ini ditimbang menyamai timbangan sayap seekor nyamuk, nescaya Allah Ta'ala tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Nak sebut apa? Nak sebutnya kalaulah nak sebutnya hinanya dunia hari ini kerana tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Nilai di sisi Allah Ta'ala, kalaulah dunia ini nilainya tinggi, Allah Ta'ala tak beri dah kepada orang kafir. Allah Ta'ala beri kepada orang Islam saja. Tapi tengok kenapa ada orang kafir dia kenyang, kenapa ada orang kafir dia ni rumah besar, kaya, lebih daripada kita, lebih daripada orang Islam. Kerana dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala bagi. Sebab tu Allah Ta'ala bagi. Cuma Allah Ta'ala berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kamu lupa bahagian kamu di atas muka dunia ni. Itu Allah Ta'ala sebut, suruh jangan lupa ambil sekadar yang perlu. Ambil yang perlu. Bukan maknanya ambil sebagai matlamat. Dunia bukan matlamat. Tetapi akhirat lah matlamat kita. Berkalang kita duduk atas muka dunia ni harta. Kena cari juga dunia untuk kita hidup, sekadar hidup. Tetapi bekalang kita untuk kekal abadi di alam yang baqa, itu amalan yang menyenangkan kita di hari akhirat insya-Allah Ta'ala. Wa ma'nal iqa' at-tasanudu ila wara, menyandar. Iqa'. Baik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu mimma ataahu Allah Ta'ala illa quta 'amihi faqat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil mimma ataahu Allah, apa yang Allah Ta'ala beri kepadanya, illa quta 'amihi faqat, kecuali sekadar makanan ruji, makanan keperluan asasi, cukup untuk setahun sahaja. Yakni habuan dunia ini Nabi tak ambil lebih daripada bekalan setahun. Wa min aisari ma yajidu minat tamri wasya'ir, daripada sedikit apa yang ada daripada at-tamri wasya'ir. Tamar
yakni kurma dan syair barley. Wa yad'u sa'ira dhalika fi sabilillah azza wa jalla. Nabi meletakkan yang bakinya syair, yakni baki demikian itu pada jalan Allah Taala. Jadi Nabi SAW simpan 100 tahun. Lebih daripada setahun Nabi akan bagi kepada orang, bagi fi sabilillah. Wa rawal Bukhari wa Muslimun, dari meriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'zilu nafaqata ahlihi sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'zilu nafaqata ahlihi sana. Apa maksud ya'zilu? Yakni meninggalkan. Meninggalkan bagi nafkah ahlinya, nafkah keluarganya sekadar setahun. Nabi cabut siap-siap, Nabi tinggal siap-siap. Ya'zilu ni asalnya cabut. Tapi maksudnya Nabi asing siap-siap untuk keluarga Nabi, isteri Nabi sekadar masa setahun. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Ada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha kata. Cumanya kalau orang kata di sana ada hadis Nabi SAW sebut, ada ceritanya, ada kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpan makanan untuk esok hari. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tidak meninggalkan untuk esok hari itu untuk dirinya, untuk diri baginda. Tetapi untuk isteri-isteri baginda, Nabi telah letakkan untuk dalam jangka masa setahun. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, ma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadaan li'asha wala 'asha'an li ghada. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, ma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadaan li'asha wala 'asha'an li ghada. Nabi tak mengangkat yakni Nabi tak makan ghada li'asha. Nabi maknanya kalau ada ghada, kalau ada makanan tengah hari, Nabi tak makan dah malam. Tetapi kalau Nabi makan malam, Nabi tak akan makan dah tengah hari. Begitu. Terbaliklah dengan kita. Makan semua. Wa rawa Tirmidzi an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaddakhiru syai'an li ghadin. Tengok hadis. Nabi SAW tidak menyimpan, yaddakhiru menyimpan syai'an sesuatu li ghadin untuk esok hari. Ini la yaddakhiruhu, Nabi tak tinggal untuk dirinya, tetapi untuk diri keluarganya Nabi tinggal, Nabi simpan. Berkata sebahagian daripada Sufiyah, tidak ada masalah buat simpanan maknanya buat simpanan makanan asasi bagi orang macam kita. Kerana jiwa kita ini, jika sekiranya kita simpan, jiwa kita akan tenang. Sebab kita ni di makom asbab, kita bergantung dengan asbab. Jangan samakan makom kata Tok Guru tu ustaz tu kata Allah bagusnya dia. Tak simpan langsung duit dalam bank. Tak simpan duit dalam bank. Dah duit dia mana? Duit bila ada tangan dia bagi. Duit ada tangan dia bagi. Jangan kita ikut dia. Jangan kita ikut. Tu Tok Wali tu. Kita ni pula bukan Tok Wali. Bukan ulama. Pelajar. Orang nak cari Allah Ta'ala dengan ilmu. Orang nak kenal Allah Ta'ala dengan ilmu. Maka jangan ikut cara Tok Guru. Nak buat macam mana? Simpan. Buat simpanan. Supaya hati kita tenang. Tak jadi serabut belajar. Tak jadi serabut cari ilmu. Boleh dah? Warawat Tirmidzi habis. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taghadda lam yata'ashsha wa idza ta'ashsha lam yataghadda. Ala Nabi SAW jika sekiranya makan tengah hari, lam yata'ashsha, Nabi tak akan makan malam. Wa idza ta'ashsha, kalau Nabi makan malam, Nabi tak akan makan tengah hari.
Macam kita sebut tadi. Yang ni Nabi tak makan sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Kerana pada sikit makan itu ada beberapa faedah. Yang pertamanya, hati lembut. Mudah menangis apabila ingat dosa. Yang kedua, mudah faham. Mudah dapat ilmu. Yang ketiga, sihat badan dan tak terhindar daripada penyakit. Kerana banyaknya penyakit ini datangnya daripada banyaknya makan. Gitu. Selesai. Qala al-Qustullani fil mawahibil ladunniyah. Berkata Al-Qustullani dalam Mawahib Al-Ladunniyah. Dalam kitab Mawahib Al-Ladunniyah. Katanya, qad istushkila kaunuhu alaihi salatu wassalam wa ashabihi kanu yatuna al-ayyama ju'a. Baik. Sekejap Kata Imam Qustullani dalam Mawahib Al-Ladunniyah, qad istushkila kaunuhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi kanu yatuna al-ayyama ju'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam ustushkila. Sekejap saya cek dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustushkila. Sekejap. Ustashkala. Kita tinggal dulu dah. Kita ambil waqad amara bis sadaqah. Baca awal dah. Tapi jadi hilang. Ni bahan dia tak menulis. Jangan tak menulis. Kita ambil waqad amara bis sadaqah. Kita sambung situ. Nanti saya tanya balik, saya cek balik. Saya tanya kepada Syekh macam mana untuk kepastian yang lebih. Barang tak pasti kita tak share. Tak pasti jangan kongsi. Wa qad amara bis sadaqati faja'a Abu Bakrin bi jami'i malih wa Umar bi nisfi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh dengan sedekah. Maka Sayyidina Abu Bakar telah datang kepada Nabi, telah bawa kepada Nabi semua harta. Wa Umar bi nisfi. Sayyidina Umar pula dengan separuh daripada hartanya. Wa hatta ala tajhizi jaishil usrah. Nabi juga menggesa supaya bersedekah untuk persediaan askar-askar yang terkepit. Askar-askar yang tersepit. Fajahazahum Utsman bi alfi ba'irin ila ghairi dhalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Utsman pun menyiapkan dengan alfi ba'ir, 1000 ekor unta. Allah Akbar, 1000 ekor unta ni mahal ni. 1000 ekor unta. Ila ghairi dhalik. Baik. Baik. Qadis tushkila ini maksudnya gini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak? Sekejap dah. Hamba ni belajar lagi. Tu banyak tak tahu. Jadi, qadis tushkila jadi muskil. Jadi muskil. Jadi syok. Jadi bercampur. Macam mana? Kerana Nabi SAW adalah Nabi SAW itu dan sahabatnya yatwunal ayyama ju'a. Nabi ni berhari-hari lapar. Ma'ama sabat. Bersama dengan penyabitan. Bersama dengan adanya had dalil. Annahu kana yarfa'u li ahlihi quta sanah.
Nabi menyimpan untuk keluarganya bekalan makanan setahun. Ada hadis Nabi kata berhari-hari Nabi tak ya turun ni berhari-hari ya turun al-ayam menggandakan hari. Yang ni berhari-hari Nabi lapar. Tapi ada sahabat kata Nabi ni menyimpan makanan untuk keluarganya setahun. Macam mana tu? Wa annahu qassama, dan ada juga Nabi ni qassama baina arba'ati anfusin min ashabihi alfa ba'irin mimma afa Allahu alaih. Dan Nabi SAW telah membahagikan di antara 4 anfusin, 4 daripada sahabatnya, alfa ba'irin mimma afa Allahu alaih. Apabila ada harta fight, harta rampasan perang yang boleh pada Nabi, Nabi ambil 4 tu Nabi beri pada sahabat. Wa annahu saqa fi umratihi mi'ata badanah. Nabi berkorban. Nabi korban pada umrahnya. Saqa ni Allah bukan korban. Nabi sembelih. Ketika mana umrahnya mi'ata badanah, 100 ekor unta. Fanaharaha, Nabi heret, saqa heret, fanaharaha, Nabi sembelih. Wa at'amaha al-masakin, Nabi beri pada miskin, orang miskin. Wa annahu amara li a'rabiyyin biqati'in minal ghanam. Nabi juga menyuruh A'rabi, orang-orang Badui, biqati'in minal ghanam. Maknanya suruh bagi kepada orang Badui dengan sekelompok daripada kambing. Wa ghairi dzalik, dan banyak lagi. Ma'aman kana ma'ahu min ashabil amwal, dalam keadaan ma'ahu min ashabil amwal, bersama dengan Nabi itu ada orang-orang yang berharta, ke Abi Bakar, seperti Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Talhata, wa ghairihim. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Talha, semua ada harta. Ma'abadlihim anfusahum wa amwalahum baina yaday. Juga dalam keadaan mereka ni berusaha, badlihim anfusahum, mereka berusaha, wa amwalahum baina yaday, di hadapannya Nabi SAW. Maknanya mereka ni pakat nak bawa kepada Nabi, nak persembahkan sedekah kepada Nabi. Wa qad amara bis sadaqah, Nabi juga suruh sedekah. Faja Abu Bakrin bi jami'i malih. Maka Abu Bakar pun buat datang hartanya semua sekali. Wa Umar bin Nasfi, Umar pula bersedekah dengan separuh harta. Wa hatha ala tajhiz jaish al-usrah, Nabi juga menyuruh, menggesa untuk mempersiapkan kepada askar-askar yang lemah. Ini ketika mana perang Tabuk. Nabi suruh beri dana untuk tentera. Fajahazahum, Sayyidina Uthman memberi kepada mereka, mempersiapkan kepada mereka bi'alfi ba'i, dengan 1000 ekor unta. Ila ghairi dzalik, sehingga kepada demikian itu. Maknanya macam mana sekali kata Nabi tak ada makanan, sekali kata Nabi ni macam banyak sangat, siapa suruh sedekah, siapa Nabi pun sedekah. Untuk dirinya sendiri Nabi tak makan kan? Wa ajaba anhu Tabari, Sayyidina Imam At-Tabari menjawab, kama hakahu fi Fathil Bari, seperti yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, bi anna dzalika kana minhum fi halatin duna halah. Ini semua ni cerita banyak ni, maknanya sekali Nabi lapar, sekali Nabi senang, ini dalam keadaan yang berbeza. La li'awazin, la li'awazin, boleh baca dua tu, auzin ataupun awazin, bukan kerana kefakiran, wadiqin, bukan kerana kesempitan, bal taratan lil isar, tetapi kadang-kadang lil isar, untuk melebihkan orang lain lebih daripada dia sendiri. Wa taratan likarahati shibai wa kathratil akli, kadang-kadang bukan, kadang-kadang kerana tak suka kepada kenyang, wa kathratil akli, dan makan banyak. Jadi Nabi sekali, maknanya Nabi kenyang, Nabi lapar ni, masa Nabi lapar tu Nabi maknanya sengaja ke tak ada duit? Bukan. Nabi ni dibuka kepada Nabi dunia, diberi kepada Nabi dunia, banyak boleh dunia. Tetapi Nabi SAW isar pada orang lain. Nabi beri pada orang lain. Nabi beri pada orang lain, lebih utama pada dirinya. Nak ajar kepada umatnya, isar ini puncak yang terbaik dalam ukhuwah Islamiyah. Sayyidina Nabi SAW boleh saja nak jadi kaya, tetapi Nabi memilih untuk hidup susah. Memilih untuk hidup susah kerana menebihkan orang lain. Qala al-Hafiz Ibn Hajar, kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, wal haqqu anna al-kathira minhum kanu fi hali
diqin qabla al-hijrati haitsu kanu bi Makkah. Thumma lamma hajaru ila al-Madinati kana aktsaruhum kadzalik. Dan yang sebenarnya anna al-katsira minhum kanu fi hali diqin qabla al-hijrah. Bahawasanya ramai daripada mereka hidup dalam keadaan susah sebelum daripada hijrah di Mekah. Haitsu kanu bi Makkah, sekira-kira ketika mana mereka di Mekah. Thumma, kemudian lamma, tak kala hajaru, mereka berhijrah ke Madinah, ila Madinah, kana aktsaruhum kadzalik. Mereka juga dalam keadaan susah. Fawasahumul ansar bil manazil wal manaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum-kaum Ansar ni wasa, menyamakan. Yang ni aku ada 10,000, kamu ambil separuh, aku ambil separuh. Bil manazil, dengan rumah. Wal manaih, dan binatang ternakan. Ambil susu. Falamma futihat lahumun nadir wa ma ba'daha raddu alaihim manaihahum. Tak kala futihat, dibuka, yakni menang peperangan dengan Banu Nadir, wa ma ba'daha, dan selepas daripada perang itu, raddu alaihim manaihahum, kaum Muhajirin ni membayar balik kambing-kambing susu yang diberi ketika mana awal hijrah, dan rumah-rumah yang diberi sama rata. Orang yang hijrah ni, dia muasah dia tinggi. Orang tu sangat-sangat tinggi pada isar. Sehingga kan ketika mana Allahumma salli ala sayyidina, awal-awal Islam, kaum Ansar ni ada 2 orang isteri. Seorang isteri ni dipilih pada kaum Muhajirin. Nak mana ni? Nak hak mana comel, ambil, cerai. Aku cerai, mau menikah dengan dia. Gitu. Tapi kalau kita kena kita akan pilih isteri yang hidup, beri pada kawan kita, dan tinggalkan yang comel untuk kita. Itu perangai kita. Naam. Kana sallallahu alaihi wasallam yakhtaru dhalika ma'a imkani husuli at-tawassu'i wat-tabassuti fid dunya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih demikian itu, yakni memilih untuk hidup susah ma'a imkani, dalam keadaan Nabi boleh husuli, menghasilkan, tawassu', kesenangan, tabassut, keluasan hidup, fid dunya lahu, di dalam dunia ini untuk dirinya. Kama akhrajat Tirmidzi min hadithi Abi Umamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, arada alayya rabbi liyaj'ala li batha'a Makkah dhahaba. Allah Taala telah membentang kepada aku liyaj'ala li batha'a Makkah dhahaba, untuk menjadikan Batha'a Makkah. Batha'a Makkah ni kawasan Jabal Nur. Batha'a Makkah, pinggir Mekah, zahaba. Allah Ta'ala nak tawarkan kepada Nabi, nak jadikan gunung ganan di pinggir Mekah itu tukar jadi emas. Faqultu, aku kata pada Allah Ta'ala, la ya Rabb, tidak, aku tidak mahu ya Allah. Walakin ashba'u yauman wa aju'u yauman, tetapi aku kenyang sehari dan aku berlapar sehari. Fa idza aju'tu tadarra'tu ilaika wa dzakartuka, apabila aku lapar, aku kembali kepadamu dan aku mengingatimu. Wa idza syabi'tu syakartuka wa hamidtuka, tak kala aku lapar, aku ingat kepadamu, aku memuji kamu. Ini ahwal Nabi. Kita ni kau lapar, tak ingat Allah Ta'ala. Ataupun lapar baru ingat Allah Ta'ala. Masa kenyang tak ingat Allah Ta'ala. Nabi kenyang ingat Allah Ta'ala. Lapar pun ingat Allah Ta'ala lagi. Lapar ada sabar, kenyang pula ada syukur. Dua-dua terhimpun pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maha sempurna. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin wa Jibril ala as-safa, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, walladhi ba'athaka bil haqq, ma amsa li ali Muhammadin suffatun min daqiq wala kaffun min sawiq. Daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari
Nabi dan Jibril duduk di atas bukit Safa. Lalu Nabi bersabda, "Ya Jibril, wahai Jibril, walladhi ba'athaka bil haq, demi yang membangkitkanmu dengan hak, dengan kebenaran. Ma amsa li ali Muhammadin sufatin min daqiq." Tidaklah berpetang-petang li ali Muhammad, bagi ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, sufatun min daqiq, dengan segenggam. Sufah ni segenggam. Min daqiq, daripada tepung. Wala kafun min sawiq, dan juga setapak tangan, segenggam juga daripada sawiq. Sawiq ini adalah barley yang digoreng. Sawiq. Biasanya sawiq ni orang makan ketika mana musafir, ialah bawa musafir. Baik. Jadi Nabi cerita pada Jibril, tak pernah lagi keluarga Muhammad ni masuk malam hari tu ada simpanan segenggam tepung, setapak tangan daripada sawit. Tak pernah lagi. Falam yakun kalamuhu bi asra'a min an sami'a haddatan minas sama'i afza'atuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara Allahul qiyamata an taqum. Tidak pernah adalah kalamnya bi asra'a min an sami'a haddatan. Tidak pernah didengar suara kuat min an sami'a haddatan, daripada mendengar satu suara yang kuat yang menakutkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada Jibril, amarallahu al-qiyamata an taqum, Allah Taala nak suruh berlaku dah kiamat. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah lagi mendengar suara yang kuat daripada langit yang menakutkan bagi Nabi. Qala lah, katanya Jibril, tak berlaku lagi kiamat. Walakin amara Israfila fa nazala ilaika hina sami'a kalamak. Tetapi Allah Taala menyuruh Israfil, fa nazala ilaika hina sami'a kalamak. Allah Taala suruh malaikat si Israfil turun ketika mana mendengar percakapanmu tadi. Fa'atahu Israfil, maka Israfil datang kepada Nabi. Alhamdulillah. Faqala, kata Israfil, inna Allah Ta'ala qad sami'a ma zakarta faba'athani ilaika bimafatihi khazainil ardi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar apa yang kamu sebutkan. Faba'athani ilaika, Allah Ta'ala mengutuskan aku kepada kamu bimafatihi khazainil ardi, dengan kunci khazanah bumi. Maknanya dengan kunci itu, nak emah boleh emah, nak perak boleh perak, nak berliang boleh berliang. Wa amarani an a'rida alaika, Allah Ta'ala suruh kepadaku untuk bentang, untuk beri pilih. In aradta an usayyira ma'aka jibalatiha mata zumurruza wa yaquta wa dhahaban wa fiddatan fa'altu fa in syi'ta nabiyyan malika wa in syi'ta nabiyyan 'abda. Jika sekiranya kamu mau, aku jadikan kepada kamu jibal tihamah, gunung tihamah bertukar menjadi zumurrud. Zamrud, menjadi zamrud. Wa yaquta, menjadi yakut. Wa dhahaban wa fiddah, dan perak, emas serta perak. Di antara manfaat pakai cincin yang ada permata yakut, insya-Allah tidak kena penyakit taun, penyakit yang berjangkit. Fa'altu, aku akan buat. Kalau mu nak gunung-gunung jadi zamrud, yakut, perak, emas,
Aku buat. Fa in syi'ta nabiyyan malika. Kalau kamu mau jadi nabi yang menjadi raja, aku jadikan kamu seperti Nabi Sulaiman. Wa in syi'ta nabiyyan abda. Kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau engkau mau jadi nabi yang macam hamba, aku jadikan itu. Fa'auma ilaihi Jibrilu an tawadha. Maka Jibril pun tunduk. Tunduk ni tak kala Sayyidina Rasulullah SAW minta pandangan. Lalu Nabi jawab faqala. Katanya Nabi, bal nabiyan abda, bahkan aku nak jadi nabi yang satu hamba saja. 3 kali salah. Rawahu Tabarani bi isnadil hasan. Imam Tabarani meriwayatkannya dengan isnad yang hasan. Walillahi darul Abu Siri haitsu qala. Dan bagi Allah lah kebaikan Imam Busiri. Sekira-kira beliau berkata, warawadathul jibalu shummu min zahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Wa amma khubzu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pada masa akan datang, Jumaat akan datang insya-Allah. Hari Khamis saya biasa doakan saya imtihan dengan baik. Dan Allah Ta'ala menjadikan saya orang yang bermanfaat kepada umatnya dunia dan di akhirat insya-Allah taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.